Dan hari ini juga tu kalau kita baca di Dadak Akhbar satu pertubuhan NGO menyatakan bahawa kita kena perlu tunggu hingga selesai laporan penambahbaikan ni jawatankuasa ni untuk mengadakan pilihan raya umum. Bagaimana pandangan Datuk? Saya sudah sentuhkan tadi bahawa kita akan buat laporan separuh panggal begitu sebelum Parlimen ditangguhkan nantilah. Kita telah setuju dengan itu. Dan soal bila nak bubar Dewan ini ada kuasa Perdana Menteri. Jadi beliau yang akan menimbang semua faktor sebelum melakukan itu. Dan saya rasa tak tepatlah kalau jawatan kuasa nak impose bahawa selesai dulu laporan kita, barulah itu pilihan raya diadakan. Sebab itu kuasa muktamad oleh pihak Perdana Menteri. Jadi apa yang saya telah terangkan dan kita bincang dalam mesyuarat ialah kita buat kerja sekeras-kerasnya, secepat-cepatnya supaya mudah-mudahan laporan keseluruhan siap sebelum Parlimen ini selesai, panggal Parlimen ini selesai, ataupun Dewan dibubar. Tapi bagi kami kita itu bukan sesuatu yang merisaukan. Kita buat kerja. Saya katakan tadi mana yang tak contentious, tidak belah bagi pandangan. Saya rasa kita terus boleh buat cadangan dan kita ingin melaporkan kepada Parlimen sebelum ditangguhkan pada bulan Disember ini laporan awal di situ, dan saya rasa semua akan dimanfaatkan dengan itu. Secara ringkas, bagaimana semasa jawatankuasa ini bersidang? Adakah dapat kerjasama daripada semua pihak di dalam jawatankuasa ini? Setakat ini saya memuji semua ahli-ahli anggota di situ. Saya belum lagi ada masalah besar sebagai pengurusi untuk menyatukan mereka. Setakat ini kita telah fokuskan kepada isu-isu yang saya katakan tadi daripada soal perundangan, soal proses, dan saya pada mesyuarat kedua saya telah beri peluang setiap ahli 10 sampai 15 menit untuk menyuarakan dalam pandangan mereka apakah penambahbaikan yang wajib jawatan kuasa ini fikirkan. So 9 kami, kecuali saya terpaksa wakil parti PBS datang untuk memberi, dan di situ pun tidak kurang daripada apa yang dihujakan itu, mengkali 40% kami setuju bersama bahawa ini bagus dan tidak ada perpecahan. Dan setakat lepas itu mesyuarat yang lalu kita telah panggil SPR sebagai saksi untuk disoal jawab mengenai perihal yang kita perlu mereka menjawab. Esok SPR datang dijemput dan Jabatan Pendaftaran Negara berhadapan dengan jawatan kuasa. So dengan lepas itu saya rasa we are ready, bersedia sudah untuk berhadapan dengan pihak awam. Dan SPR dan JPN namanya agensi-agensi lain akan duduk di sana mendengar apa keluhan-keluhan. So begitu pendekatan. So saya heranlah kalau selesai 6 bulan ini kita tak boleh keluarkan satu laporan yang menyeluruh yang boleh melonjatkan penambahbaikan sistem pilihan raya kita di Malaysia ini. Ini pendekatan yang satu digunakan dalam mana-mana jawatan kuasa pilihan khas di negara-negara Commonwealth, dan saya rasa itu pendekatan yang telah kita pakai di Malaysia. Saya yakin give us a chance to mengemukakan lonjatan-lonjatan kehadapan dalam sistem kita di akan datang. Satu untuk mungkin ini mungkin keterlaluan ataupun saya bertanya, tapi inilah pandangan persepsi orang ramai selalu dihasut ataupun diwawarkan tentang pengundi hantu ni. Apa sebenarnya Datuk ni? Pengundi hantu ni kalau boleh sikit Datuk. Saya rasa pendengaran waktu kita panggil SPR minggu lalu tu kita telah minta definisi daripada mereka juga. So nampaknya dikatakan itulah beberapa jenis pengundi hantu ni. Saya tidak tahu siapa pernah nampak hantu, saya pun heran lah. Tapi pengundi hantu misalnya dia orang yang bukan tertulis di sana itu adalah yang datang, ya. Itu satu anggapan. Satu adalah orang yang tidak dikenali dalam daftar pemilih itu masih wujud di situ, ya. So banyak definisi. Satu orang pakai nama orang lain, atau satu tidak sahih bahawa orang itu sebagai seorang warga negara Malaysia. Ini masalah di Sabah. So bagi itulah kami masukkan dalam rujukan nombor 3 tu daftar pemilih. Kerana if you want to have a fair playing ground, level playing ground, then you must make sure that
yang menentukan kerajaan dan melalui proses pilihan adalah mereka yang sahih. Itulah soal pembersihan di mana aduan-aduan yang ada itu perlu dilaksanakan, dan ini pihak jawatan kuasa akan memberi tumpuan apa cara untuk menambah baik daftar pemilih. Itulah dia, kita banyak sangat menonton filem hantu ni, pundiri hantu ni pun banyak gitu ya. Macam-macam hantu. Ya, tapi saya rasa ada dia belum mengkali sampai ke tahap mengikut pandangan lain lah, di mana dia menentukan perihal penubuhan kerajaan melalui proses pilihan raya. Tapi saya rasa aduan-aduan itu ada dan kita perlu dengar dan telitikan perkara itu, khususnya di Sabah. Ya, aduan itu telah berlarutan begitu lama. Nah, kita berharap dengan penambahbaikan ini dapat menyelesaikan kebelut ni tu, dan juga persepsi ni. Kadang-kadang persepsi je tu ini yang menyebabkan persepsi ni menyebabkan orang ramai keliru juga. Mungkin tidak ada, tapi mungkin ada. Itulah kita perlu memberikan jawapan dan penjelasan yang jelas-jelas ya. Dan saya balik pada dalam pendengaran awal itu, apakah nasihat Datuk kepada khusus mereka yang menonton rancangan kita pagi ini? Persediaan apa mereka perlu lakukan dan bagaimana cara mereka ini mungkin boleh didengari dan juga menyampaikan maklumat mereka itu? Ya. Sekali lagi kita ulang kali bahawa 1 dan 2 hari bulan 11 dan 12 hari bulan ini adalah bagi pendengaran awam, bagi kawasan sentral Kuala Lumpur dan negeri-negeri yang berdekatan seperti Selangor, wilayah Persekutuan, Serang Negeri Sembilan, Perak pun boleh di sini juga. Dan kita telah menyebarkan maklumat ini. Perlu satu ialah menyediakan memorandum, tak payah bertabal-tabal. Yang penting isi kandungan itu adalah baik dan bermutu tinggi. Dan jika mau menyerahkan itu di depan jawatan kuasa atau mau membuat kesimpulan di depan jawatan kuasa, dan mohon untuk hadir dalam prosesi pendengaran. Kita boleh hantar cadangan-cadangan itu kepada Setiausaha Dewan Rakyat di www.parlimen.gov.my. Boleh juga melalui email dan SMS untuk permohonan yang tertentu. Dan selepas itu meminta laporan balik bila sesi dalam 2 hari itu, tempo itu diberi. Biasanya apabila kita terima permohonan, katakanlah 30 ke 50 pasukan, kita pilih mana yang pandangan itu berbeza-beza supaya banyak skop untuk didengar, dan kita akan beri slot mereka jam apa mereka harus hadir supaya tak payah tunggu sampai malam. Kalau slotnya sebelah malam karena panjang, datang saja pada sebelah malam, ataupun hari kedua mereka boleh datang. Okey, so begitulah pendekatan itu. Kita wajibkan supaya ada tulisan yang diserah. Kalau datang saja untuk berbicara, tidak ada exhibit untuk diberi di situ. Terus sekurang-kurangnya catatan, tidak payah begitu tabal, tapi ada catatan poin-poin tertentu untuk membantu kita sebagai memfilekan itu sebagai lampiran mana anak-anak kita masa depan boleh kembali ke parlimen, tengok Hansard dan tengok submission Bapak bagaimana memperbaikikan sistem pilihan raya di Malaysia. Nah, itulah dia. Kalau kita perhatikan, itulah antara cadangan dan juga penambahbaikan ni, kita boleh melayari ataupun datang ataupun hadir pada 11 dan 12 November ini di khusus untuk kawasan tengah tu di bilik jawatan kuasa 2 bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada hari Jumaat dan Sabtu pada pukul 9.30 pagi. Dan kalau kita perhatikan antara lainnya pada 25 dan 26 di Kota Kinabalu, 8 dan 9 Disember di Sarawak, di Kuching, 15 dan 16 di Pulau Pinang, dan 7 dan 8 di Kota Baru, dan 12 dan 13 Januari tahun depan di Johor. Dan bagi mereka yang ingin melayari laman web, layari http://parlimen.gov.my, dan banyak lagi yang mungkin dapat dinyatakan kerana kita akan pastikan semua yang datang membawalah dokumen sekurang-kurangnya bertulisan menulis apa-apa cadangan tersebut, dan cadangan tersebut biarlah berkualiti Saya ingat janganlah hanya datang untuk memberikan pandangan yang mungkin terlalu emosi ke itu mungkin tidak dilayan sebab kita gunakan standing order peraturan tetap parlimen. Mereka boleh dihalau keluar kalau tidak memenuhi mengikut peraturan parlimen. Itu yang memang penting. ada
ada pihak keselamatan semua di situ, dia mematuhi syarat-syarat. Dan setiap pendengaran awam nanti saya kasih jelaskan apa peraturan-peraturan yang perlu diisikan. So, nah, tak boleh tuduh-menuduh saja. Seperti dia tuduh-menuduh di parlimen, dia mesti buktikan, ya, dan seterusnya. Saya juga mau tekankan bahwa apa-apa submission ataupun boleh kemukakan kepada ahli-ahli parlimen kawasan masing-masing. Tidak kira apa ini pihak kerajaan atau pihak kerajaan. Itu satu cara. So, mohon untuk saya nak berhadapan, saya ada idea untuk disedangkan, ini idea saya mohon untuk mengemukakan, hubungi ahli-ahli parlimen masing-masing di kawasan. So, saya rasa itu lebih mudah, cepat, lebih mudah. Karena kebanyakan rakyat di kawasan pasti tahu handphone ahli parlimen ataupun melalui pejabat perhubungan. So, itu yang saya rasa lebih cepat, lebih tepat, karena parlimen sedang bersidang. So, mereka akan mengatakan saya ada terima dari rakyat saya, dia ingin hadir pada hari Jumaat ataupun Sabtu ini. Sikit Datuk, mungkin rakyat dan di luar kawasan, mungkin di pedalaman, bagaimana cara mereka untuk yang di luar ini memanglah malangnya kita hanya ada 6 pendengaran awam oleh kerana masa itu terhad, dan ada yang daripada luar bandar. Tapi jika menggunakan jentera persatuan yang berdaftar termasuk parti-parti politik, saya rasa ahli-ahli mereka ini di luar bandar, di bandar dan luar bandar. Dan saya rasa bila mereka memilih siapa harus yang datang untuk ikut serta dalam rombongan menyampaikan pandangan, mereka akan masukkan juga mereka yang dari segi latar belakang luar bandar. Kalau tidak, hantarkan saja kepada ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen. Dan memang betul, jangan kita rendah pandangan-pandangan daripada luar bandar, di Nung terpencil sana. Sekarang ini kawasan saya masih ada 30 kampung yang jalan kaki. Tapi ketua kampung dia bila dia turun ke Pakan Kota Merudu, dia hantar SMS saya. Dia kata jalan yang Datu sudah lulus, DO belum laksanakan lagi, dia mengadu. Dan waktu saya kena lantik oleh parlimen, di cadangan kerajaan sebagai pengurusi, satu ketua kampung dari kampung Gana Kota Merudu masih jalan kaki 6 km tu. Dia kata, Datuk, kalau mau kasih baik sistem pilihan raya, buanglah itu pengundi-pengundi hantu di dalam daftar pemilih negeri Sabah. Itu sudah ada cadangan. Padat sudah itu masuk otak terus. So mereka boleh hantar juga melalui SMS kepada ahli parlimen mereka. Ahli parlimen mereka boleh kasih forward kepada saya. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita pada pagi ini selama setengah jam, khas bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ong Kili, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, sebagai pengurusi Jawatankuasa Pilihan Khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya pada kali ini. Dan dengan itu saya mengucapkan tahniah Datuk dan juga selamat menjalankan tugas, dan harapan saya juga dan rakyat Malaysia ini supaya transformasi ini akan dapat dijalankan dengan lancar. Dengan itu saya bergerak penerbit mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dalam langsung dari Parlimen insya-Allah esok. Terima kasih.